Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Quran Karim itu Allah Subhanahu wa taala ada setengah-setengah surah dia adalah sebagai penawar. Kita boleh baca tempat-tempat yang kita tidak sihat dan insya-Allah akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala beri kesihatan kita dapat sama-sama hadir di masjid Allah Subhanahu wa taala, di mana kehadiran kita masjid adalah salah satu daripada ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ialah orang yang makmur ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu semua di antara sifat-sifat ataupun ciri-ciri yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Dan sama-samalah kita berdoa semoga makmur ke masjid adalah satu daripada program hidup kita lah, insya-Allah taala. Untuk pagi ini tuan semua, saya nak bawa satu tajuk yang berkaitan dengan jampi menawarkan bisa dengan baca Fatihah. Tuan semua, Al-Quran Karim itu Allah Subhanahu wa taala ada setengah-setengah surah dia adalah sebagai penawar. Kita boleh baca tempat-tempat yang kita tidak sihat dan insya-Allah akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pagi ini tuan semua, saya nak bawa satu cerita yang berkaitan dengan dia jampi yang digunakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk mengubati salah seorang daripada orang yang kena sengat daripada binatang lah. Sebelum tu tuan-tuan semua, saya nak cerita sikit tentang Al-Fatihah ni. Walaupun banyak kali kita dah dengar tentang surah Al-Fatihah, antara surah yang kita selalu baca dan kita selalu ulang dalam sembahyang kita, satu kewajipan yang telah diwajib, di mana kita diminta supaya setiap kali kita sembahyang dan setiap rakaat kita diminta supaya baca surah Al-Fatihah. Bahkan dalam sembahyang kita, kalau tak baca Fatihah maka sembahyang kita tidak sah, sebab dia salah satu daripada rukun sembahyang. Tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada surah Al-Fatihah ini, kalau tengok dari segi ranking penurunan ataupun kategori penurunan surah Fatihah yang diturun semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah Al-Mukarramah, ataupun disebut sebagai Makkiyah. Dalam Quran dia ada dua kategori. Yang pertama sekali dari segi penurunan dia, iaitu kita panggil Makkiyah. Yang kedua ialah kita panggil Madaniyah. Ini bergantung kepada tuan-tuan semua. Kalau mengikut pendapat yang paling masyhur, maknanya berdasarkan kepada masa mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada. Maknanya pemisahan antara Makkiyah dan Madaniyah ni ialah hijrah. Kalau mana-mana surah ataupun ayat Quran yang diturun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinatul Munawwarah, maka ayat ini dikenali sebagai Makkiyah. Dan mana-mana surah ataupun ayat yang turun lepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinatul Munawwarah, maka dia dikenali sebagai surah Madaniyah. Kalau kita tengok kepada surah Fatihah ni tuan-tuan semua, ikut apa yang dijelaskan oleh ulama-ulama tafsir, kata dia di antara surah awal-awal yang diturun oleh Allah Subhanahu wa taala semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah Al-Mukarramah.
Maknanya Quran Allah Ta'ala turun bukan sekaligus, tu mana kita faham lah. Dia turun dalam keadaan beransur-ansur dalam masa 22 tahun lebih ataupun 23 tahun. Maka kalau ikut apa yang dijelaskan oleh ulama, kata dia surah Fatihah di antara surah awal-awal yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Dari segi bilangan dia ialah bilangan ayat dia adalah sebanyak 7 ayat. Kemudian di segi nama dia banyak sangatlah. Nama surah Fatihah ni yang masyhurnya dengan nama Al-Fatihah ataupun Fatihatul Kitab. Ada juga dengan nama Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ada juga nama dengan Sab'ul Masani. Ada juga nama Alhamdu. Ada juga dengan nama Al-Kanzu. Dan ada juga mana Al-Wafiyah. Kemudian ada juga dengan nama Al-Asas ataupun Ruqyah. Ada juga dengan makna Asy-Syifa. InsyaAllah malam ni, pagi ni kita akan bicara tentang syifa ataupun berubat melalui apa dia ni surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah. Banyak tuan-tuan semua kalau kita tengok kepada pandangan ulama, ada setengah mengatakan 15, ada setengah mengatakan lebih daripada 20 nama surah apa dia ni surah Al-Fatihah. Kemudian apa yang ketiga atau yang keempat tuan-tuan semua ialah dari segi kelebihan dia. Kelebihan Al-Fatihah ni antaranya apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia disebut sebagai semulia-mulia ataupun seagung-agung surah dalam Al-Quran Karim. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut kepada satu orang sahabat, Nabi kata la u'allimannaka suratan hiya a'zamu surah fil Quranil Karim. Nabi pernah sebut pada satu orang sahabat, Nabi kata satu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di masjid, Nabi kata lepas ni aku akan ajar kepada kamu seagung-agung ataupun sebesar-besar surah dalam Al-Quran Karim. Kemudian lepas daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ajak dia ialah surah Al-Fatihah. Ini dalam hadis yang jelas tuan-tuan semua, antara apa dia ni disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam surah yang paling agung dalam Quran adalah apa dia surah Al-Fatihah. Maka tidak heranlah oleh kerana besarnya Fatihah ni tuan-tuan sampai Afrika, mana kita diwajibkan baca setiap kali kita semaya, ada ulang-ulang sokmo dalam semaya kita. Tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada kandungan surah Fatihah ni, secara umum dia adalah kita panggil apa, dia adalah rumusan kepada Quran keseluruhan ialah. Okay. Kalau kita tengok pada surah Al-Fatihah daripada awal sampai akhir, dia adalah dikira sebagai rumusan kepada kandungan Al-Quran secara keseluruhannya. Itulah lebih kurang saya nak sebut, maknanya nak ceritanya hebat atau hebat Fatihah ni, dia adalah rumusan ataupun kesimpulan yang terdapat dalam Al-Quran keseluruhannya. Saya nak beri contoh tu semua kan. Contoh katakanlah dalam apa dia ni, dalam Al-Fatihah ni dia bincang masalah akidah. Kan? Masalah akidah, contoh katakanlah start daripada ayat pertama, ayat kedua, yang ketiga, dia bincang masalah akidah. Apa dia ni? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ayat ni tuan-tuan semua dihurai dalam ayat yang begitu banyak sekali dalam surah-surah yang lain. Kan? Ini sebahagian daripada apa dia ni, Allah Taala sebut sifat-sifat dia, kemudian apa dia rumusan, kemudian di sana ada banyak lagi sifat-sifat yang apa dihurai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Bagaimana Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana Ar-Rahim Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bagaimana apa dia Maliki Yaumiddin Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa di hari akhirat. Dia jelas secara detail dalam Al-Quran Karim. Kemudian dalam surah Fatihah dia mengandungi apa dia ni kita panggil ibadat lah. Kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah rumusan ataupun kita panggil ibadat kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya pertama sekali Fatihah dia mengandungi apa dia berkaitan akidah, kita panggil ni benda-benda besar-besar belakang ni kan, yang disebut oleh ayat pertama apa ni Al-Fatihah, start daripada alif lam apa ni Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, kemudian Maliki Yaumiddin. Yang kedua ialah tuan-tuan semua dia menyentuh masalah kita panggil ibadat lah, iaitu kita boleh ambil daripada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semua adalah berkaitan dengan masalah ibadat. Yang ketiga pula tuan-tuan semua kita panggil manhajul hayah, iaitu cara hidup. Kan Al-Quran dia ajar macam mana kita nak bina kehidupan kita dalam dunia, ialah kehidupan yang dilalui oleh orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, di kalangan orang soleh.
Iaitu kita sebut siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan yang jalan yang benar, jalan yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kepada orang-orang terdahulu di kalangan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Itu tuan-tuan dia antara rumus yang kita boleh ambil tentang dia panggil maqasid ataupun objektif yang utama sekali yang disebut dalam surah Fatihah ialah 3 perkara tadilah. Yang pertama sekali ialah masalah akidah, yang kedua ialah persoalan berkaitan dengan masalah ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga pula ialah Allah Ta'ala ajar bagaimana cara hidup yang sepatut kita minta, yang sepatut kita lalui dalam kehidupan kita ialah cara hidup siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itulah lebih kurang tuan semua tentang 3 perkara ni. Dari perkara inilah dia jelas cara panjang lebar dalam surah ataupun ayat-ayat yang lain. InsyaAllah untuk pagi ni tuan semua saya nak bawa cerita ni kaitan dengan Fatihah ni ialah hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Hadis ni tuan-tuan semua dia agak panjang sikit pada pagi ni, kan tak apalah, kita cuba tengok apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ni. Pertama sekali yang berkongsi hadis kepada kita pada pagi ni ialah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Abu Sa'id ni tuan-tuan semua satu peribadi yang disebut oleh kana imaman wa mujahidan wa muftian bil Madinah. Dia ni Allah Ta'ala rangkumkan 3 kelebihan dia. Dan jarang manusia ni tuan-tuan semua yang mana satu peribadi tu dia merangkumi kelebihan yang begitu banyak sekali. Yang pertama sekali dia adalah Abu Sa'id ni, dia adalah dia panggil imam, menjadi pemimpin lah di kalangan pemimpin. Imam berkata imam semaya saja dak ni. Dia antara dia ni orang yang ada keahlian dalam memimpin manusia. Okey. Yang kedua pula ialah mujahidan, orang mujahid, orang yang berani, kan, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau mengikut riwayat mengatakan pada masa Nabi dia pernah ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya ialah perang Khandaq atau perang Ahzab yang berlaku pada tahun tahun kelima Hijrah. Kemudian dia juga adalah muftian. Yang ketiga ialah seorang mufti, makna orang halim dia ni, kan. Bukan mudah nak kumpul satu orang ni 3 sifat ni. Kadang-kadang macam kita ni alim tapi menakut, kalau dia petai lagi kadang-kadang. Ada setengah tu alim tapi kepimpinan tak boleh, hanya sekadar boleh baca kitab, hanya sekadar boleh mengajar, tapi untuk memimpin manusia tak boleh kadang-kadang. Ada setengah pula kadang-kadang dia menjadi pemimpin tapi ilmu dia tak ada kadang-kadang. Dia boleh pimpin orang tapi dari segi ilmu syarak ke apa semua kurang kadang-kadang. Tapi ni tuan-tuan semua antara kehebatan Nabi Sa'id Al-Khudri ini, di mana nama dia Sa'ad bin Malik bin Sinan, di mana dia dan ayah dia juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bukan cala-cala orang lah. Dia daripada rumpunan ayah dia orang hebat dah. Dan ayah dia juga mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayah dia mati dalam peperangan Uhud. Itu tahun kedua Hijrah. Maknanya ayah dia salah seorang daripada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala syahid dalam perjuangan. Tuan-tuan semua, itulah antara rumusan kita panggil kehebatan dia lah. Yang kehebatan pertama sekali jadi pemimpin lah, ada kelayakan jadi pemimpin, orang yang layak sangat. Yang kedua pula ialah mujahid dan orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga pula ialah orang yang ilmuwan kita panggil, jadi salah seorang daripada mufti yang hebat pada masa dia lah, pada masa sahabat radhiyallahu taala. Itulah tuan-tuan semua dia ni nak ceritanya 3 perkara ni lah yang Allah Taala bagi ke dia. Dan 3 perkara ni tuan-tuan semua dia bukan mari dalam keadaan spontan macam tu, kan. Nak jadi orang alim dia kena ngaji. Sebab itulah cuba tengok dalam riwayat hidup Abu Sa'id Al-Khudri, memang antara orang yang memang suka sangat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menimba ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan semua, kalau ikut cerita saat-saat akhir dia meninggal dunia, dia menanti pada tahun ada khilaf kalau ulama, ada mengatakan 74 Hijrah, ada pandangan mengatakan 73 Hijrah. Begitulah khilaf di kalangan ahli sejarah. Cuma riwayat mengatakan sebelum dia meninggal dunia, tuan-tuan semua, dia pernah bagi nasihat kepada anak dia lah. Tak silap saya nama dia Abdul Rahman. Kalau dia mati ke apa semua, tak mayat dia ni tanah dia dikubur Baqi'. Dan dia mati pada hari Jumaat.
kan. Itulah tuan-tuan semua antara beberapa sikit sebanyak tentang sejarah ataupun sikit sebanyak pun kehidupan perawi hadis kita pada pagi ini ialah Sa'id Al-Khudri ataupun nama sebenarnya Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhuma. Okey. Kalau mengikut cerita apa yang disebut oleh Sa'id ni, dari riwayat mengatakan dia kebetulan dia pun ada juga dalam peristiwa ni. Kata dia intalaqa nafarun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safaruha hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab. Mengikut cerita daripada Abu Sa'id ni ada dia ni ada berapa kumpulan di kalangan sahabat. Nafarun ni makna dia 3 sampai 9. Ataupun ada juga riwayat mengatakan 30 orang, ada juga pandangan mengatakan nafarun dengan makna sekitar 40 orang. Ada satu kumpulan di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia musafir. Kan, musafir ramai kan. Makna tak kira sama ada 9 orang ke ataupun ada dikatakan 30 orang dan ada dikatakan 40 orang. Yang penting satu kumpulan para sahabat radhiyallahu taala anhum dia musafir bersama. Kemudian pula musafir tuan-tuan semua sampailah satu perangai satu kampung. Satu kampung kemudian kampung dia banyak orang kampung tu macam kita lah, kita musafir ke apa semua jumpa kampung tu kampung ni. Apabila sampai satu kampung tuan-tuan semua dia tak sebut dalam riwayat ni kampung dia. Apabila sampai situ boleh jadi gelak ke boleh jadi apa dia ni boleh jadi ke apa dia tuan-tuan semua boleh jadi parat terpaksa kena berhenti situ dah. Pastadafuhum dia minta nak jadi tamu. Dulu tak ada homestay, tak ada apa dia ni, tak ada tak ada hotel ke apa, tak ada lah kan. Nak jangan masuk tempat orang ni kena minta keizin ni lah. Boleh jadi kampung tu mungkin tak besar sangat, Allahu a'lam lah, tapi maknanya tuan-tuan semua itulah jadi adat dia orang apabila sampai satu tempat tu dia minta nak jadi tamu. Fastadafuhum dia minta dengan apa dia di kalangan apa dia ni ahli kampung tak diminta nak jadi tamu. Fa abau an yudhaifuhum. Tuan-tuan semua kawan ni minta, sahabat ni minta ada keadaan molek lah. Dia boleh jadi dia orang itu tak kenal sahabat radhiyallahu ta'ala. Boleh jadi maknanya kampung tersebut masih lagi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi gitulah. Kan? Apabila diminta untuk jadi tamu, minta dalam keadaan molek, kan? Fa abau an yudhaifuhum, dia orang tak boleh bagi. Siapa perikat apa ni kita kawan ni perlu sangat kepada nak menginap ke apa semua gitulah. Nak apa dia panggil nak menginap, nak berehat ke apa semua, tiba-tiba boleh jadi sikap dia orang yang boleh jadi tak kenal ke apa semua, akhir sekali dia tak bagi. Fa abau an yudhaifuhum, dia tak bagi apa dia tak bagi tempat ataupun tak sanggup nak jadi nak menjadikan mereka sebagai tamu. Okey. Falu dira sayyidu zalikal hayy. Tiba-tiba tuan-tuan semua dalam keadaan gitu takdir Allah Subhanahu wa taala Tuhan nak tunjuk kepada dia orang lah. Tiba-tiba pemimpin dia ni disengat oleh binatang. Sengat. Apabila dia sengat boleh cari satu sengatan yang begitu dahsyat tuan-tuan semua, bukan dengan binatang biasa yang boleh jadi. Apabila sengat tu akhir sekali sakit sungguh lah. Sakit sungguh, kemudian riwayatnya mengatakan fasa'au lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu. Dia orang usaha sungguh nak pubat, tambah-tambah pemimpin pula kan. Terbayangkanlah tuan-tuan pemimpin ni apabila sakit ke apa semua bukan doktor biasalah. Dak atau bukan ubat biasa dah kan. Cari-cari tuan-tuan semua pubat tak jadi apa juga. Kan. Walaupun boleh jadi setiap kampung tu memang kita faham ada mungkin ada di sana pakar-pakar dan sebagainya, tapi takdir Allah Subhanahu wa taala kesakitan dia hasil daripada dia kena sengat tadi memang terlalu dahsyat sangat. Habis ikhtiar tak boleh juga. Guna ramuan tu, guna obat tu, guna pakar tu tak jadi juga. Tak boleh apa dia ni, tak boleh nak mengubati pemimpin dia orang yang kena sengat tadi. Maka dia orang rasa terkilat lah ataupun terasa macam mana nak cari apa dia nak cari obat ataupun nak cari ramuan ke apa ni nak selesaikan masalah kesakitan yang berlaku kepada ketua dia orang. Akhir sekali tuan-tuan sampai qala ba'duhum law ataitum haula'i rahtal ladzi nazalu bikum la'allahu an yakuna 'inda ba'dihim syai'un. Kata dia gini, ada setengah di kalangan ahli kampung kata kita gini tak apa, kita pergi cuba tanya Pufu Amari, kata dia.
Kan puah minta nak jadi tamu kita, takut ada di kalangan dia orang, takut ada orang pakar ataupun orang yang pandai bomo atau orang yang boleh mengubati. Gitulah tuan-tuan sama manusia ni, apabila siapa masa dia ego juga, tapi masa dia parok dia pergi sembah juga kalau bagaimana kan. Perangai lagu ni bukan dulu ni, begitu juga ada barang-barang gini ni. Tak, masa dia rasa hebat, dia tak perlu pada orang lain. Bukan sekadar tak perlu, tapi gijuk pula kadang-kadang. Ya, sebut politik pun ada lagu ni kalau bagaimana tak. Masa kadang-kadang masa dia rasa dia hebat, sampai perikat dia ke tepi, dia pelekeh orang. Macam tadi lah kisah kita ni kan. Kawan tu minta, sahabat-sahabat minta dalam keadaan molek nak jadi tamu kan. Tolak mentah-mentah. Kalau tengok ada riwayat ni maknanya tolak mentah-mentah lah. Tak rasa terima apa sebagai tamu. Satu masa dia parok gijimo juga apa-apa kan. Apabila bos dia ada masalah, ketua ada masalah, sekali dia terpaksa apa dia ni kena cari walaupun dia benci sebelum ni pun. Maknanya riwayat ni mengatakan tu faqala ba'dhum, setengah daripada apa dia ahli masyarakat dia kata dia law ataitum haula'i rahtal ladzi nazalu bikum la'allahu an yakuna inda ba'dhum syai'un. Kata dia kita tengok tanya dia orang dah. Orang mama yang mari tadi cuba tanya dia, takut-takut dia orang ni ada pakar ataupun orang yang boleh berubah apa dia ni kesakitan yang dialami oleh ketua kita. Maka tu semua paruk lah, fepedi lah. Bila paruk pasal lagi lah. Macam saya sebut tadi lah, walaupun sebelum ni benci, habis-habis benci, tapi masa paruk hafal pikat kadang-kadang kita tunduk, kalau boleh sembah tak kaki semua kaki macam itu. Akhir sekali tu semua fa'atauhum, akhir sekali dia pun pergi jumpa lah. Walaupun dalam keadaan segar boleh jadi tak, dalam keadaan segar sebelum ni tak saya terima dia gapun semua, tapi dalam keadaan paruk akhir sekali dia pergi juga. Fa'atauhum, dia pergi jumpa dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian faqalu, dia orang katakan ya ayyuhar rahtu inna sayyidana ludira wa sa'ina lahu bi kulli syai'in la yanfa'uhu fa la inda ahdim minkum syai'in. Dia sebut direct kata wahai tuan-tuan semualah, wahai kumpulan, wahai tuan-tuan semua, dia kata adakah apa dia ni, dia sebutlah kata ketua kami ni disengat oleh binatang, itu dahsyat sekali. Kemudian kami habis usaha tak mendatangkan manfaat juga, tak boleh hilang juga apa dia penyakit yang dialami oleh kesakitan yang dialami oleh ketua kami. Maka dia kata hal inda ahadin minkum min syai'in, adakah di kalangan kamu ni apa dia ni ada orang pandai, adakah di kalangan kamu ni ada orang yang ada kemampuan, ada boleh bomo ke boleh gapo semua, boleh japi ke gapo semua untuk apa dia untuk kebaikan ketua kami ni. Faqala ba'dhum, maka di kalangan sahabat ramai-ramai tu semua apabila ditanya macam itu, dia kata na'am inni wallahi la arqa. Dia kata na'am, kata betul, ada di kalangan saya ni antara orang boleh japi, kata dia. Ramai-ramai tadi tu semua apabila tanya soalan tu memanglah ramai-ramai ada lah orang ada kebolehan tu. Maka dalam kumpulan sahabat tadi, tak tahu berapa orang dalam satu kumpulan, dia kata ya wahai tu, kata dia na'am, saya ada, kata dia, saya di antara wallahi la arki, saya boleh pubak ataupun saya boleh jampi, kata dia. Jampi tu semua dalam Islam ni tak salah, boleh. Cuma jangan jampi pelik-pelik lah. Jampi yang diboleh dalam Islam pertama sekali, jampi tidak bercanggah dengan syariat. Yang kedua pula semua jampi ni memang kita panggil apa, dengan bahasa yang jelas, boleh difahami. Ada sungguh-sungguh jampi tu kadang-kadang teruk, kadang-kadang tak faham. Ada juga jampi jenis-jenis dia panggil apa, kalimah-kalimah pelik kadang-kadang. Saya pernah jumpa dengan satu orang pubak gigi lah. Dia ajar jampi, kata jampi ni nyapung, ada nyapung sikit dia. Tu tak boleh lagu tu. Pelik. Jampi tu ada susu gitu kadang-kadang. Memang tak boleh lah, nyapung ni bagi tak molek. Kalau ke mana? Islam tak asyik ajar bagi-bagi gitu. Yang kedua pula benda tu jelas. Belah gapuria makna yang kita jampi tu. Jelas maknanya gapuria kandungan yang kita jampi tu lah. Yang tadi saya sebut tadi pertama sekali tidak menyalahi syarak. Kalau main jin tanah, jin gapo semua akhir sekali berkat la ilaha tak boleh lagi tu.
bak jin tanah jin ke apa, dia tidak ada kuasa. Macam orang dulu dia japi, ada saya nak suka, saya pernah ada orang japi dulu. Kita dengar japi kita nak suka belah-belah. Suka sehat, bukan sehat apa dia ni japi tu, kadang-kadang sehat kita suka. Kandungan yang dia japi tu kadang-kadang. Ada tu kadang-kadang pelik-pelik lah. Japi kadang-kadang dengan jin tanah lah apa. Kita kena ingat sesuai yang menyembuh penyakit kita bukan jin tanah. Yang menyembuh penyakit kita bukan jin tu jin ni, tapi yang menyembuh adalah Asy-Syafi, yang menyembuh penyakit sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kita nak selit dengan benda-benda lainnya, tuan-tuan semua kan? Kita kena ingat, takut jadi benda lain, jadi syirik pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita anggap benda lain lebih kuasa ataupun berkuasa bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni tuan-tuan semua tak ada masalah kalau kita jampi yang tidak bercanggah, kemudian jampi tak ada jelas barang dia. Kemudian yang ketiga pula ialah kalau boleh jampi yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak adalah hadis tuan-tuan semua yang Rasulullah ajar jampi bagaimana kita jumpa orang sakit. Contohnya bismillah ya arqiq, wallahu yashfiq min kulli syai'in yu'dhik. Ada kadang-kadang jampi yang Nabi jamuh tempat sakit. Ya, bismillah a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadhiru dan sebagainya. Banyak tuan-tuan semua dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi ajar jampi ataupun doa-doa yang kita boleh baca sama ada kepada kita ataupun kepada orang lain. Dan benda ni kalau tuan-tuan nak baca boleh tengok dalam kitab Azkar Imam Nawawi. Dia bincang banyak tentang zikir-zikir ataupun zikir ataupun dalam bentuk jampi yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu confirm tak ada gapo lah. Kalau jampi macam ni memang tak ada masalah, boleh, tak ada gapo. Sekarang ni tuan-tuan semua dalam kisah ni, sahabat radhiyallahu taala anhum ni apabila dia sebut gitu, kata na'am, dia kata inni wallahi la arki, kata dia demi Allah, kata saya boleh pubat. Apatah lagi orang Islam tuan-tuan semua, kita bak tolong orang ni sebahagian ada perangai kita. Tolong orang ni, orang sakit ke apa ni sebahagian daripada perangai orang Islam. Orang Islam ni memang dia tak boleh nampak barang-barang gitulah. Sebab tu di antara akhlak atau ciri-ciri orang Islam ni memang dia tolong orang. Khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik kamu ialah orang yang beri manfaat kepada orang lain. Dan riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallahu fi aunil abdi maka al-'abdu fi auni akhihi. Kita tolong orang, Allah Taala akan tolong kita. Dan juga ada riwayat mengatakan siapa-siapa yang tolong satu kesusahan yang dialami oleh manusia, maka Allah Taala akan tolong di hari akhirat. Ini asas-asas orang Islam tuan-tuan semua. Dia bukan jenis bakhil tenaga dia. Dan apa benda yang dia boleh buat, sama ada perubat ke, sama ada apa, itu kerja dia sebenarnya untuk bantu orang Islam, untuk bantu orang lain. Sebab tu dalam kisah ni apabila ditanya makna adakah di kalangan kamu ni orang pandai bomo, orang yang pandai jampi ke apa semua kan, maka adalah sahabat kata na'am inni wallahi la arki, wallahi kata memang sengerti saya boleh jampi. Cuma sahabat radhiyallahu ta'ala tuan-tuan semua kata dia walakin wallahi laqad sadafnakum falam tudayifuna famalana birakin lakum. Dia kata akan tetapi dia akan tetapi lah. Tadi kata kami nak minta molek-molek nak jadi tamu, tiba-tiba kamu tak saya bagi. Kami tak saya lah kata dia. Tak saya japi lah. Dia kira jual mahal lah sikit lah. Kita mari molek-molek tadi nak minta jadi tamu, tiba-tiba dia mau tak saya bagi. Kita pun tak saya lah. Walaupun kami ni boleh jampi, boleh pubat ke apa semua, tetapi kata dia untuk sekarang ni kami tak say, sebab dengan tengok sikap yang daripada kamu terhadap kami ni kami rasa kami tak say, kata dia. Sebab tu kata lelaki ni kata pama ana birakin, laki-laki yang pandai jampi, saya tidak akan apa dijampi, kata dia. Hatta taj'alu lana ju'lan fasalahuhum ala qati'in minal ghanam, sehinggalah kamu semua kena bagi habuan kepada kami. Dia buat gitulah. Boleh tadi kalau kecap molek ke apa semua pakai gitu ya, kita boleh bagi kita, tapi oleh kerana demo ni apa dia bermasalah kami, kata dia boleh pubat tapi kena ada habuan, kata dia. Kena ada bagai lah, kena bagi, kena ada habuan yang kamu kena bagi kepada kami. Bicara tu semua, bicara apa semua lah sekali. Fasalahuhum hatta qati'in minal ghanam, bicara sekali dia orang setuju untuk bagi kambing. Dalam riwayat ni tak sebut kami berapa ekor. Maknanya dia orang janji, tak apa, kata kami janji nak bagi satu kumpulan daripada kambing.
kalau kamu dapat menyembuh apa dia ni ketua kami, hasil daripada nyampi kamu, apa ubak kamu ke apa semua, kami akan bagi satu apa dia ni, satu kumpulan daripada kambing. Cuma kalau mengikut dalam riwayat yang lain, Imam Nasa'i rahimahullah taala sebut dalam riwayat tu kata dia lebih kurang 30 ekor. 30 ekor kambing yang tak ke berapa ya lah. Tapi 30 ekor sebenarnya sebut dengan raja, pemimpin, taklah banyak sangat. Kalau ke mana kan 30 ekor. Kata macam disebutin boleh bagi dia mudah. Mungkin dia ada duit, mungkin raja ni kan. Yang penting raja tu sihat, atau pemimpin tu sihat, ataupun ketua tu maknanya selesai masalah, nak ke apa boleh bakar. Okay. Last sekali kata dia bincang-bincang apa semua sampai satu persepakatan mengatakan kena bagi satu kumpulan daripada kambing. Riwayat ni mengatakan lebih kurang 30 ekor lah. 30 ekor kambing kalau siap molek hilang penyakit daripada kesakitan daripada ketua kami akan bagi itu 30 apa dia ni 30 ekor kambing. Kami harap ni besar kalau ke mana ke berapa tahun lah ni kan, lah ni tempat kita seekor berapa tahu dorak lah 30 ekor berapa dah. Akhir sekali tuan-tuan semua, fantalaqa faja'ala yanfulu alaihi, maka sahabat pergilah. Sahabat yang pandai tadi, yang pandai jampi tadi pergi jumpa dengan pemimpin yang kena sengat tadi. Sakit sangat. Sampai sana tuan-tuan semua, dia apa dia ni, dia siuk lah. Dia panggil ludah angin, dia panggil. Dia ludah angin, kemudian dia baca Fatihah. Tapi sebenarnya dari riwayat mengatakan dia baca Fatihah dulu. Wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca apa dia ni Fatihah, kemudian dia ludah angin, kita panggil siuk lah, tempat sakit yang dialami oleh ketua dia tadi. Bagian ni tu, bagian mudah, kita mungkin tak faham kat begitu yalah, kita dah dapat benda lain kan. Sedangkan mana penatawaran ataupun apa dia panggil penawar ni diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis sahih tu bukan cerita dongeng ke apa dak lah. Ada ni riwayat daripada Imam Bukhari rahimahullahu taala. Okey. Maka dia bacalah alhamdulillahi rabbil alamin. Baca habis ke baca setakat tu ya. Okey. Cuma ada dua riwayat. Ada riwayat mengatakan setakat tu alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ada riwayat mengatakan dia baca habis daripada awal sampai akhir lah. Biasa kita baca sampai akhir lah. Sebab itulah tuan-tuan semua cuba tengok kan. Fatihah ni memang kira japi yang paling besar. Cuba kita pergi buat tok bomo mana-mana kan. Dia baca ke ni dulu, dia baca ke apa. Ya, tok bomo yang Islamik lah kita panggil dah. Ruqyah tu kita panggil apa? Pubak cara Islam kita panggil kan. Dia akan mula dengan Fatihah. Bab Fatihah ni tuan-tuan, dia segala dia Fatihah ni maknanya apa dia permulaan atau penusuh keberkatan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dari riwayat dia sendiri baca alhamdulillahirabbil alamin. Okay, sebab itulah saya dah sebut tadi ada juga dua pandangan. Pandangan pertama mengatakan dia baca alhamdulillahirabbil alamin saja. Okay, kemudian ada pandangan mengatakan baca habis. Kalau boleh baca habis lah mereka tak berapa minit dah kita baca habis, dalam keadaan kita baca molek dengan penuh keyakinan. Cuma tu masalah sekarang ni kita kadang-kadang macam mana, kadang-kadang tak mau baca jadi Fatihah juga, kita Fatihah banyak kali tak jadi lagu mana Ustaz, kadang-kadang ada timbul satu soalan kalau lagu mana kan. Kita kena ingatlah pertama sekali boleh masalah keyakinan ni boleh jadi kan, sebab gapo-gapo ni dia bermula keyakinan lah kan. Okey. Maka akhir sekali dia baca Fatihah tu, kemudian dia siuk lah di ludah angin kita panggil. Kawasan-kawasan yang apa dia ni yang kena, yang sakit ke ataupun tak kira kawasan mana dia baca. Faka'annama nusyita min ikhalin. Ikut riwayat ni mengatakan kata dia boleh dia baca tu baca sekali ya, tak baca berapa kali kita akan bincang lepas ni. Cuma di kalangan ulama dia bincang lah berapa kali kita baca. Ya, kalau tengok dalam kitab apa dia ni Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, kata dia Mukhtasar Ibn Abi Jamrah kata dia kita baca 7 kali ataupun 3 kali. Bagi dia panggil bagi witir lah. Baca 7 kali ataupun kita baca 3 kali. Kalau tengok dalam syarah kepada hadis ni lah saya tengok, kata dia cara baca yang kita baca 7 kali atau baca 3 kali, kemudian lepas tu kita siuk angin kita panggil, kita ludah angin. Okey. Kalau ikut dalam cerita ni tuan-tuan semua, cuba tengok macam mana kesan dia. Kesan dia pakaian nama nusyita min iqal, seolah-olah maknanya kawan itu terlepas daripada ikatan. Ibarat kalau binatang lepas kena ikat, bebas macam gitu lebih kurang. Dan ceritanya sehat selalu.
Sehat selalu. Kata riwayat mengatakan pantalaqa wa yamshi wa ma bihi qalabatun. Tiba-tiba dia boleh jalan macam seolah tak ada apa satu dia. Mujarraknya apa dia ni Fatihah yang dibaca oleh sahabat radhiyallahu taala anhum. Siapa riwayat mengatakan mana siapa Afrika macam tak ada apa satu jalan dalam keadaan molek. Jalan dalam keadaan molek macam seolah apa dia satu kebebasan yang berlaku dalam hidup dia. Riwayat dia mengatakan seolah-olah terlepas daripada ikatan. Cuba tengok kambing kalau kita ikat orang sedih kan, tapi kita lepas gitu dah. Ceritanya sehat sahaja Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada ketua kumpulan, ketua apa kampung ni hasil daripada apa dia ni bacaan Al-Fatihah. Kemudian ditiup kepada apa dia tempat sakit ataupun kepada orang yang orang ditimpa kesakitan tadi. Lepas tu semua apabila selesai berlaku sehat berlaku tu, last sekali qala fa'ufuhum, maka kata dia kecek sama-sama dia kata dia kena tunailah janjinya. Janji 30 ekor tadi kan. Apabila apa dia ni selesai ketua dia sihat ke apa semua kena bayar 30, kena bagi 30 ekor upah kita panggil. Okay, 30 ekor. Maka bicara apa akhir sekali kata dia fa'ufuhum ja'alahum alladhi salahuhum alaihi faqala ba'dhum aqsimu. Okey, maka akhir sekali tetua semua dia orang bagilah. Dia orang bagi sebenarnya dijanjilah. Kan? Ni antara dikatakan orang jahiliah dulu, orang Arab ni antara benda yang dipuji ialah dituna janji. Dikatakan macam itulah. Apabila 30 ekor ni banyak, kalau orang jenis auta tak boleh pakai seekor dua gitu tak. Tapi kerana dia benar-benar janji, akhir sekali dia orang bagi kepada sahabat yang japi tadi. Sahabat tadi apabila dapat tu semaka di kalangan sahabat-sahabat lain kata dia gila aksim kita pakai bagilah. Kita bagi sikit kalau 30 ekor 30 orang bermalik baru seekor seorang. Okey. Kemudian apabila ada cadangan dia kalangan sahabat kita bagi tu, kebetulan orang yang panah jampi tadi kata dia qala allazi raqa la taf'alu hatta ta'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kita tak boleh bagi walaupun kain hak kita dah, tapi tak boleh bagi saya kita pergi tanya Rasulullah boleh ke tak kita buat kerja gini. Inilah tentu semua nak ajar kita para sahabat ni. Itulah ikatan dia dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa gitu dia tak akan buat benda-benda kecuali dia yakin benda tu betul dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kehendak Islam, bukan gitulah. Sebab itulah kalau kita perhati kepada kejayaan para sahabat radhiyallahu taala, di antara rahsia kejayaan dia orang hidup dia memang dipandu dengan hidayah kita panggil. Kan dalam semua bentuk lah. Kan bukan hanya sekadar semaya ikut Islam, tapi bab lain tak ikut Islam tak sih. Kan sebab tengok dalam hadis ni siapa perikat padahal hak dia dah 30 ekor tu. Kan cuma nak bagi 3 berasa tak selesa lagi. Takut-takut di segi syarat tak kena. Sebab tu dia orang kata tak boleh kita buat benda ni kecuali kita pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Itulah tetua semua saya nak sebut tadi, maknanya itulah orang Islam dalam hidup dia, maknanya dia cuba pastikan supaya terikat dalam semua aspek kehidupan dia dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Siapa perikat gitulah sahabat. Pada benda ni tak kaitan dengan sembahyang, ni tetua semua kaitan dengan masalah muamalah kita panggil, berkaitan dengan masalah benda-benda gini lah. Tapi itu pun tetua semua dia nak supaya apa dia benda gini pun nak ikut panduan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betul lah tetua semua kalau kita perhati dalam hidup supaya kita dalam ibadat kita gitu, dalam ucapan kita aku janji kita dengan Tuhan gitu juga. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita nak ikut apa dia segala apa dia ni aktiviti kehidupan kita adalah mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Islam yang mencakupi segala kehidupan manusia, bukan hanya sekadar sembahyang tapi semua aktiviti manusia yang telah diatur oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah para sahabat radhiyallahu taala dalam bab gini umur semua dia siapa dia beringat. Itulah nak ajar kita semua, maknanya kita dalam gapo-gapo pun kita tak faham molek, kita kena tengok gapo-gapo kita nak buat, kita nak pastikan supaya dia ikut saluran ataupun jaluran yang telah ditetapkan oleh syarak. Sama ada kita baca kitab ke betul ke ataupun kita tanya orang yang ada kemampuan, orang yang ada autoriti untuk jawab soalan atau untuk beri kefahaman kita.
Supaya kita nak, maknanya hidup kita ni, jalur kehidupan kita adalah berdasarkan kepada panduan yang diajar oleh Allah Ta'ala dan panduan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kawan tadi tu semua orang yang pandai japi tadi, walaupun memang dia dapat dah benda tu halal dah bagi dia nya, cuma apabila dicadang gini dia pun bimbang takut benda tu silap. Siapa dia kata la taf'alu hatta na'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kita buat sehingga kita pergi jumpa dengan Nabi kemudian kita tanya pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan semua di antara benda yang kita kena muhasabah diri kita lah dalam kehidupan kita ni. Kadang-kadang kita gitulah, kadang-kadang nak semaya nak ikut Nabi dalam bab lain tak usir, kadang-kadang tak Mekah pergi sama tapi lebat lain tak usir. Ada setengah-setengah orang kata Mekah pergi tapi tudung tak saya pakai tudung tak. Dia aja sebab dia biasa, dia suka pergi apa dia ni, pergi melawat ke apa, dia bukan suka tapi dalam bab lain dia tak usir. Kita tak usir, kita nak maknanya dalam semua aspek kehidupan kita, maknanya kita nak supaya ikut jaluran yang telah diletak oleh syarak. Inilah yang diajak daripada sahabat radhiyallahu ta'ala kepada kita semua tuan-tuan semua. Dia kata hatta na'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nadhkura lahu alladhi kana, kita sebut tanya Nabi lagu mana ya Rasulullah kan. Maka akhir sekali tuan semua dia orang pergilah faqadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia pergi jumpa dengan Nabi kan, jumpa fa dzakaru lahu, dia sebutlah cerita dia daripada awal sampai akhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting sekali poin terakhir lah, dia nak tahu maknanya cara dia orang dah betul ke tak kan. Fadzakaru lahu, dia orang sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku dan tindakan dia orang nak bagi apa habuan yang diberi tadi. Pertama sekali ambil boleh ke tak ambil hasil daripada baca Fatihah ke apa semua, ambil habuan tu kononnya ambil upah lah boleh ke tak. Yang kedua cara dia bagi tu boleh ke tak gitu kan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tu Nabi kata faqala wa ma yudrika annaha ruqyah. Nabi kata mu tahu ke tak wahai sahabat-sahabat, kata dia sebenarnya Fatihah ni adalah ruqyah, jampi kata dia kan. Itu cara maknanya Fatihah ni satu benda yang panggil jampi, maknanya benda tu kita boleh guna lah. Ini satu kaedah yang digunakan dalam Islam tuan-tuan semua. Dia sebahagian daripada apa dia ni alat untuk kita japi ataupun bahan untuk kita japi. Tapi oleh kerana bagian-bagian itu kadang kita muka duk baca semua dia rasa gitu jelah. Ya, biasa kita ni kalau kita duk main sokmo ke apa kita rasa tak masing bagi tu. Kalau ke mana? Ya, macam tu bomo tempat kita lah. Walaupun hebat lah ke mana boleh kerana sokmo kadang kita rasa ni cari orang lain juga. Pada rata seluruh dunia pakak mari cari dia. Kita kata kita oleh kerana biasa tengok sokmo ke apa kadang-kadang hilang gitu jelah. Sedangkan benda tu besar tu semua. Macam juga apa dia ni dia panggil apa? Dia panggil selawat Nabi. Selawat Nabi yang paling hebat sekali ialah selawat dia panggil Ibrahimiyah dalam semaya kita tu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, tu yang paling afdal sekali. Tapi kita dah gomah lain tak apa, tak ada masalah. Tapi nak cerita hak tu paling kerana benda tu dah biasa. Dan akhir sekali kita rasa benda biasa kan. Tapi sebenarnya kalau ikut ranking yang teratas terbaik adalah apa dia panggil selawat itulah yang paling bernilai. Selawat tu yang paling tinggi ranking dia sebab diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga masalah Fatihah tu. Kerana benda tu dah kita biasa baca semua. Dah semaya atau apa kali sehari. Belah-belah kali sehari kita baca Fatihah kan. Kita rasa tak ada bersatu rupanya tuan-tuan semua. Oleh kerana Rasulullah peringat pada kita. Rasulullah kata wa ma yudrika annaha ruqyah. Tahukah dia adalah satu bentuk jampi kata dia yang kita boleh baca. Itulah tuan-tuan semua, bukan bermakna kita tak perlu pada obat tu obat lah kena ikhtiar. Tapi maknanya masa sama kita boleh guna tu antara jampi yang kita boleh buat. Jangan kita apa dia ni kita rasa susah kan. Ni benda yang kita boleh buat makan lelah kita panggil. Kita bacalah apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila Nabi sebut, Nabi kata qad asabtum aqsim wadribu li ma'akum sahman, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali Nabi kata tindakan kamu tu betul, Nabi kata. Ya, tindakan kamu tu betul. Mana tak salah lah kalau kita baca Fatihah, kalau kita apa ni kita nak upah apa dia tak ada masalah lah kata kalau tak. Macam kita ngupah orang ngajar Quran ke semua tak salah dalam Islam, tak ada gapo. Sebab tu Rasulullah kata apa yang kamu ambil tak ada masalah, betul Nabi kata. Kemudian nak kamu nak bagi ke apa tu juga betul Nabi. Aksim bagilah di kalangan kamu Nabi kata. Dan kalau boleh tak aku sorang dalam pembahagian Nabi kata.
Bukan Nabi nak dak kan. Apabila dia orang buat sanksi betul tak betul, Nabi kata, Nabi bagi keyakinan, bagi confident ke dia, Nabi kata bagilah. Dan kalau boleh tak aku sorang dalam itu, kata dalam pembahagian. Bukan makna Nabi nak, tapi Nabi nak cerita kepada kita bahawa apa yang dibuat oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala adalah satu benda yang betul. Gitulah tuan-tuan semua. Hadis yang ni agak panjang sikit kalau banding hari biasa, tapi itulah tuan-tuan semua nak cerita tentang keistimewaan Fatihah ni yang kita boleh guna dalam kehidupan kita lah. Dia di samping apa dia ni bacaan yang penuh dengan makna-makna yang begitu hebat. Kemudian dia adalah kesimpulan kepada keseluruhan Quran keseluruhannya. Kemudian dia juga antara benda yang kita bicara ini adalah ada sebahagian daripada pembacaan yang kita boleh buat japi apabila dia alami kesakitan dan sebagainya. Yang kita bicara hari ini adalah orang yang kena sengak. Yang kita baca kita siuk. InsyaAllah kalau mengikut berdasar pada hadis ni, InsyaAllah dia sebahagian daripada kaedah ataupun dia ni cara nak tawar kita bagi, nak tawar bisa kita bagi kan. Bisa biasa kena sengak ni bisa lekat kan. Maka di antara Fatihah rupa-rupa ni dia boleh mengurangkan bisa ataupun dia boleh menghilangkan bisa apabila dia alami kesakitan dan sebagainya. Itulah tuan-tuan semua hadis yang kita belajar pada pagi. Moga-moga insya-Allah dia sebahagian daripada panduan dalam kita mengurus kehidupan kita. Sakit demam ni satu benda biasa, maka ini satu panduan yang Nabi ajak kita lah. Maknanya tuan-tuan semua, Nabi siapa begitu sekali. Hatta benda gini pun Nabi cakna kepada kesihatan umat dia. Kan? Bukan sekadar bab sembahyang, bab kesihatan pun Nabi cakna, siapa benda-benda gini Nabi ajar untuk nak mengubati kesakitan yang dialami oleh manusia dengan kita baca Al-Fatihah. Sakatlah tuan-tuan semua untuk pagi ni. Moga-moga kita dapat manfaat daripada saranan ataupun tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Moga-moga kita diberkati dan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama lah kita jadi apa yang kita bicara pada pagi ini sebagai panduan dalam kehidupan kita lah insya-Allah. Sakit demam kita boleh guna ayat-ayat gini untuk kita baca. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na shakiyyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nuruhu wa hudah wa na'udzu bika min sharri ma fihi wa sharri ma ba'dah. Alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta